Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John, edisi 14 Januari 2021, hari Khamis. Dan kita harap agar anda berada di rumah, berada dalam keadaan yang sihat, walaupun kita tahu dekat beberapa kawasan di Sarawak ni sedang mengalami hujan lebat. Betul, John. Dan kita tahu Dan juga ada banjir. banjir. Dan kita harap agar anda berada dalam keadaan yang sihat dan mematuhilah arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baik Jess, selamat pagi Jess. Selamat pagi, John. Apa khabar Jess hari ini? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Terikut-ikut dengan gas pula. Kan? Sedap Sihat. tidur pagi. Susah tak bangun pagi tadi? Susah jugalah sebab hujan, John. Ya, sedap Sedap tidur tidur. kan? Tapi nak buat macam mana, dah tugas kan. Betul. Baiklah, seperti biasa 1 jam kami akan bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122, dan kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia, dan juga boleh mengikuti kita di TVS TV My. Baik, seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perincian berita ringkas, dan kami akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baik, semalam Malaysia mencatatkan 2,985 jangkitan baharu COVID-19, menjadikan angka kumulatif COVID-19 kini sebanyak 144,518 kes. Terdapat pertambahan 4 kes kematian baharu direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 563 kes. Setakat ini, 197 kes sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, dan daripada jumlah itu, 79 pesakit memerlukan bantuan alat pernafasan. Kes sembuh pula mencatatkan peningkatan sebanyak 994 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh kini sebanyak 111,578 kes. Bagi penularan jangkitan mengikut negeri, beliau berkata Selangor masih mencatatkan negeri tertinggi pertambahan jangkitan baharu dengan 837 kes, diikuti Johor 535 kes dan Sabah 450 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, Jess, mungkin Jess boleh kongsikan? Baik, perkembangan COVID-19 di Sarawak semalam, Sarawak telah mencatatkan 166 kes positif COVID-19, di mana 94 kes di Sibu, Miri 48 kes, Kuching 15 kes, Beluru 4 kes, Bintulu 3 kes, daerah Samarahan 1 kes, daerah Belaga 1 kes. Dan ini telah menjadikan jumlah keseluruhan ini tadi, John, sebanyak 1,740 kes. Dan kluster yang masih aktif, terdapat 7 kluster yang masih aktif, iaitu kluster Bukit Sekubung di Sebau, kluster Jelita di Miri, kluster Pasai di Sibu, kluster Geranji Tabuan di Kuching, kluster Bah Sayap di Miri, kluster Stutong di Kuching, kluster Mado Meradong. Terdapat 4 juga kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada semalam di Hospital Miri, dan ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 1,122 orang, John. Dan beralih pula kepada ringkasan kes mengikut daerah di Sarawak. Daerah Kuching, Sibu dan Miri kekal berstatus merah, dan juga daerah Sebau kekal berstatus jingga, dan juga daerah Beluru, Dalat, Selangor, Sebau, Samarahan, Sri Aman, Bukit Mabong, Meradong, Bintulu serta Limbang juga kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 34 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala 27 daerah lain kekal berstatus hijau, John. Dan Jadi, itulah tadi. Itulah antara perincian perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga Sarawak. Dan kita tahu di Kuching, Miri dan Sibu adalah zon merah. Jadi terutamanya kepada anda yang berada di zon merah, ambillah langkah yang lebih berjaga-jaga, mematuhi SOP penggunaan pelitup muka, sentiasa basuh tangan. Betul. Dan jaga jarak fizikal. Tak perlu keluar rumah kalau tak ada urusan penting. Baik, Jess. Kita beralih kepada berita seterusnya, John. Ya. Jadi bayaran fasa kedua BPN iaitu akan mula dibayar 21 Januari ini. Jadi Kementerian Kewangan akan mempercepatkan bayaran fasa kedua bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 berjumlah 2.38 bilion ringgit kepada 11.6 juta penerima mulai 21 Januari ini, John. Jadi ini berita baik kepada rakyat-rakyat Malaysia di luar sana, dan secara keseluruhannya jumlah penerima BPN 2.0 merangkumi seramai 11.6 juta penerima, iaitu sebanyak 5.8 juta individu bujang dan 5.24 juta penerima isi rumah dengan jumlah peruntukan sebanyak 7.18 bilion ringgit. Jadi manakala bagi penerima tanpa akaun bank pula, tarikh pembayaran akan bermula pada 25 Januari melalui cawangan bank
Simpanan Nasional. Semakan nanti kelulusan itu boleh dibuat mulai esok John, 15 Januari 2020 di portal rasmi BPN di laman sesawangbpn.hasil.gov.my. Itu dia tahniah buat rakyat Sarawak yang menerima dan juga rakyat Malaysia yang menerima John. Boleh semak esok. Boleh semak esok John. BPN 1.0 Jess dapat tak? Dapat. Bolehlah belanja lepas Terima ni. kasih Kerajaan Sarawak. Boy John. Baik. Baik John. Okey. Ringkasan berita yang seterusnya John. Baik, ringkasan berita yang seterusnya merupakan berita yang agak mengejutkan. Di mana Ibu Kepada Menteri Kanan Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof, Dayang Rosnah Abang Medili 90 tahun meninggal dunia petang semalam. Allahyarham disahkan menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Petrajaya Kuching. Menurut Setiausaha Akhbarnya, Misyah Taib, Fadilah mendapat perkabaran ibunya terdat ketika berada di ibu negara sebelum bergegas pulang ke Kuching. Menerusi laman sosial Ahli Parlimen Petrajaya itu, beliau mengingatkan agar tiada pelawat yang dibenarkan untuk ke rumah beliau bagi mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Jenazah Allahyarham akan disemadikan di Perkuburan Islam Semariang pada pukul 10 pagi ini. Kami di Sejahtera Asia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof serta keluarga. Baik Jess, untuk perincian yang terakhir untuk hari ini. Baik, kita tahu kalau kita lihat dekat media sosial dalam beberapa hari, 2-3 hari ini, kita tengok beberapa kawasan di Kuching, di Bintulu, di Serian, di Bau sedang mengalami banjir akibat hujan lebat di beberapa kawasan ini. Ketika negara bergelut mengekang penularan kes COVID-19, mangsa banjir. Apa je? Maaf. Selamat pagi, Mangsa John. banjir di Sabah dan Sarawak dilihat semakin meningkat. Dan Sabah dan Sarawak menjadi negeri baru dilanda bencana itu selepas beberapa negeri di semenanjung Malaysia dilanda banjir berikutan hujan lebat sejak Isnin lepas. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca bahaya, buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa kawasan di Sarawak sehingga hari ini. Jadi Jess, pada pagi ini untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai cuaca dekat Sarawak ni, kita bersama dengan Encik Ambun Dindang, Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak. Selamat pagi Encik Ambun, selamat datang. Selamat datang. Ya, selamat pagi, terima kasih. Ya baik, amaran cuaca bahaya ataupun merah telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia semalam, terutamanya untuk kawasan Kuching, Serian, Semarahan dan Seri Aman sehingga pada pukul 4 petang ini. Jadi mungkin Encik Ambun boleh kongsikan, adakah ini sudah menjadi satu jangkaan bahawa cuaca bahaya dan buruk ini bakal berlaku di Sarawak seperti yang kita sedang alami sekarang ni? Okey, terima kasih Jonathan dan juga Jessica. Selamat pagi para penonton sekalian. Jabatan Meteorologi Malaysia, satu daripada peranan dia adalah untuk mengeluarkan amaran cuaca buruk lah. Dan banyak lagi peranan kami yang lain. Untuk episod hujan yang sedang berlaku sekarang di Sarawak, memang kita dah jangka awal. Iaitu seawal 7 Januari kita keluarkan amaran waspada, itu kuning. Dan kita tingkatkan kepada dan kita kemaskini pada 8 dan seterusnya kita kemaskini kepada cuaca buruk pada malam 12 tu. Dan cuaca memang hujan lebat di Sarawak, terutama di Kuching, Semarahan, Serian dan juga Seri Aman, iaitu di bahagian barat Sarawak. Dan semalam kita tingkatkan lagi kepada peringkat bahaya, iaitu merah. Itu peringkat yang paling tinggi dalam amaran cuaca apabila kita mengesan ada kelompok awan yang sedang masuk ke bahagian barat Sarawak seperti Kuching, Semarahan, Serian dan juga Seri Aman. So ini yang seperti yang Cik Jonathan katakan berterusan sehingga ke petang inilah. Okey, dan untuk pemantauan ini kita akan buat secara berterusan di pejabat kita di Kuching ini, di mana setiap jam ada pegawai yang bertugas dan setiap amaran yang kita keluarkan kita akan sebarkan kepada semua lah, termasuk agensi pengurusan bencana dan juga orang awam. Jadi amaran-amaran ini boleh kita dapati sama ada melalui laman web. Kita ada laman web kita di www.met.gov.my
Dan juga di media-media sosial kita banyak semua platform media sosial kita ada, Facebook, Twitter, Instagram tu semua ada, boleh dapatkan di sana. Dan selain daripada itu kita juga ada satu yang kita katakan yang kita namakan mobile apps kita. Di mana semua ada handphone, smartphone tu kalau ada talian internet anda boleh download My Cuaca. Di dalam My Cuaca tu semua maklumat berkenaan dengan cuaca, amaran laut, malah untuk maklumat kejadian gempa bumi pun ada di situ. Jadi kalau orang ramai yang nak mengetahui secara real time semua maklumat ini boleh download, anda boleh dapatkan maklumat ini pada bila-bila masa saja. Kerana senang untuk dapat maklumat. Betul, Jo. Jadi Dari hujung jari je. Ya, betul. Sekarang semua kebanyakan memiliki telefon pintar, disarankan untuk download aplikasi My Cuaca. Dan juga tadi Cik ada maklumkan mengenai amaran waspada. Jadi apa jenis kategori amaran ni sebenarnya? Mungkin boleh jelaskan lebih lanjut. Okey, untuk amaran di darat kita ada 3 jenis, iaitu pertama ialah waspada. Itu apabila kita menjangkakan akan ada hujan lebat akan datang ke sesuatu kawasan. So kita keluarkan amaran waspada. Itu warna dia kalau kau tengok dalam map itu adalah dalam peta itu kuning. Itu amalan waspada. Ataupun yang sedang berlaku itu kadang-kadang kita tak ada tanda yang jelas. So kita dah keluarkan kuning dulu yang sedang berlaku tapi dijangka menjadi lebat. Jadi yang kedua lah buruk. Itu dalam map dia atau dalam peta itu warna jingga. So jingga itu adalah dijangka mencapai hujan lebat berterusan. Seperti yang kita buat pada 13 hari bulan lepas. 12 malam tu. So jadi itulah amaran peringkat jingga. Dan malam tadi kita tingkatkan kepada peringkat bahaya iaitu merah. Kalau dalam peta tu warna merah disebabkan kita mengesan ada satu kelompok awan besar yang semalam masuk daripada bahagian utara Kalimantan tu masuk ke Kuching dan juga Semarahan Serian dan Suriaman, dan pagi ni saya dah semak dia dah bergerak ke laut lah. Tetapi walaupun kelompok awan yang tebal tu sudah bergerak ke laut, so kita masih ada hujan yang renyah-renyah itu dan kita masih kekalkan amaran yang berkenaan. Jadi itu untuk darat. Dan untuk laut kita juga ada 3 kategori. Kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga. Kerana di musim monsun timur laut ini, laut kita agak bergelora. Memang akan bergelora sebab anginlah kencang bertiup daripada arah timur laut. Dan ini kategori pertama ni, apabila angin tu mencapai kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ombak boleh mencapai sehingga 3.5 meter. So itu amaran yang kategori pertama, belum tinggi lagi. Oh, okey. Kategori kedua itulah angin dia lebih kencang lah. Sebab ombak ini akan dipengaruhi oleh kekuatan angin. So dalam kategori kedua ni angin dia 50 hingga 60 km sejam dan ombak dia boleh mencapai hingga ke 4.5 meter. Itu tinggi tu, lebih 10 kaki. So itu 4.5 meter ombak dia. Jadi kalau angin tu melebihi 60 km sejam, angin permukaan yang bertiup di laut tu, dan juga ombak tu melebihi 4.5, itu kategori ketiga. So sekarang ni Laut Cina Selasan masih berbahaya. So kita sudah mengeluarkan amaran laut gelora dan kita juga sudah menasihatkan para nelayan, pengusaha feri, aktiviti rekreasi di laut dan juga aktiviti pelantar minyak bahawa keadaan laut kita sekarang ini tengah bergelora. So kalau aktiviti itu boleh ditangguhkan, kita mohon untuk mereka menangguhkanlah. Seperti yang keluar untuk menangkap ikan tu, mungkin boleh buat kerja lain di darat sebab sekarang ni agak berbahaya. Right? Jadi itulah kategori dua amaran iaitu di darat dan di laut. Okay? Kalau kita lihat dari segi angin kencang dan ribut juga, adakah itu di bawah kategori darat? Kalau dia berlaku di laut, itu di bawah kategori laut. Kalau di darat kita juga ada amaran angin kencang. Biasanya amaran angin kencang di darat ni disebabkan oleh pembentukan awan-awan cumulonimbus yang besar. Jadi yang letusan angin daripada awan tu biasanya memberikan angin yang kencang. So itu juga ada satu lagi kategori amaran kita, amaran ribut putih nama dia. So itu selalu diikuti dengan angin kencang. Tetapi untuk hujan monsun ni biasa dia hujan dia berterusan 1, 2, 3 hari. Itu kita namakan hujan monsun. Dia hanya berlaku di sepanjang musim monsun, iaitu bulan 11 hingga bulan Mac nanti. Ini nanti dijangka berlarutan sehingga bila? Ini yang seperti yang Jonathan katakan, kita dah keluarkan amaran. So buat masa sekarang kita menjangkakan sehingga sepanjang hari inilah. So kalau ada keperluan untuk kita tingkatkan lagi, sebab kita memerlukan pemantauan berterusan, kita akan tingkatkan lagi. Dan satu juga faktor dia lah air pasang lah. Air pasang. Sekarang ni air pasang lah besar.
Jadi saya tengok pun dalam perjalanan tadi semua para sungai sudah naik, Betul. sudah di bawah betul-betul jembatan. Jadi memang air sampai pasang buaya besar. pun dia keluar semalam. Betul. Okey. Ada nampak John? Ada di kampung nombor 4 Satok. Kampung nombor 4. Buaya boleh Itu keluar. yang kita bahaya. risau apabila berlaku hujan yang lebat di darat bertembung King tide dengan lagi. air besar, air pasang yang besar. So jadi pengaliran air hujan tu ke laut agak perlahan. So jadi apa yang berlaku dia terkeluar daripada tebingan sungai dan dia akan membuatkan kawasan-kawasan tu dibanjiri lah. Yap. Baik, banyak perkongsian Encik Ambun pada pagi ini, Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak. Kita akan berehat sebentar, selepas ini kami akan kembali lagi dan kami akan mengupas dengan lebih mendalam mengenai cuaca buruk yang sedang dialami terutamanya di Sarawak. Kita berehat sebentar, jumpa selepas ini. Lepas ni apa soalan ni? Lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana setia menonton bersama kami di pagi hari ini. Jadi kepada anda yang baru menonton, kita masih lagi bersama dengan Encik Ambun, Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak. Di mana tadi kita telah mengupas berkenaan dengan amaran cuaca dan juga banjir. Dan sekarang ni tadi ada menyentuh juga berkenaan dengan isu air pasang. Jadi bagaimana fenomena itu berlaku, Encik Ambun? Okey, terima kasih Jessica. Fenomena air pasang ni memang berlaku 2 kali sebulan. Itu kita semasa bulan penuh dan bulan baharu. Jadi macam mana fenomena ini berlaku ialah disebabkan tarikan graviti. Sebab kita tahu matahari, ini bumi mengelilingi matahari, tetapi di bumi ini ada bulan mengelilingi bumi. So jadi 3 objek ini apabila dia berlaku selari, dia akan membuatkan tarikan graviti yang lebih kuat. So bulan penuh apabila bulan tu terletak di antara kedudukan matahari dan bumi. Tetapi apa kita tahu ialah trek ataupun jalan bulan tu mengelilingi matahari tu dia adalah laju untuk bujur, dia bukan bulat. So ada masa dia dekat dengan bumi, ada masa dia jauh. So jadi bila dia berlaku selari, ini matahari, ini bulan, ini bumi. So tarikan 2 planet ini agak kuat terhadap apa-apa struktur di bumi lah. Tetapi untuk kita, bumi ini terdiri pada tanah, we call it solid mass, and then kita ada air, is liquid ataupun liquid. So antara solid dengan liquid ataupun pepejal dengan cecair ni, yang lebih senang ditarik lah cecair lah. Sebab itu air kita apabila berlaku kedudukan yang selari, itu bumi di tengah-tengah bulan di tengah-tengah bumi dengan matahari, so berlakulah tarikan yang kuat. Ini yang berlaku pada sekarang ini ialah kita namakan air pasang besar atau king tide dalam bahasa Inggeris ya, atau bahasa Melayu dia ada kata pasang perbani. Pasang perbani ini adalah king tide dia. So apabila berlaku bulan yang paling dekat dengan dia punya pusingan tadi, dia paling dekat dengan bumi tapi dia selari
tiga-tiga planet ini selari. So akan menarik kuat. Satu yang dia akan ditarik ialah permukaan laut itulah. Sebab dia tak boleh tarik tanah. Dia dah solid. betul. So dia apa yang pekerja tak boleh, dia cecair itu dia akan tinggi. Sebab itu dalam pasang ini bila berlakunya king tide pada sekarang dan akan berlaku lagi hujung bulan ini. So itulah pasang yang paling tinggi. Sekarang ni dah sekitar 6.1 meter. Dia punya ketinggian daripada paras biasa. So bila ini berlaku dan di darat tu berlaku hujan lebat, so maka pertembungan dua ini. Okey. Dan itu masa bulan penuh. Masa bulan baru. Masa bulan penuh ialah satu lagi bila bumi berada di antara bulan dengan kedudukan matahari. So dia di belakang pula. Dan juga ada satu tarikan juga. Dan air pasang juga akan berlaku. So 2 kali. Okay? 2 kali sebulan tadi ya. Sebulan dia mesti 2 kali dia berlaku. dengan hujan yang berterusan. So kalau dia hanya air pasang tanpa hujan, mungkin kesan yang seperti yang kita lihat pada bulan 12 di mana ferry Tresu tu banyak air melimpah ke darat. Itu disebabkan dia ada luruan tadi tu, luruan monsun yang menolak pasang ke dalam. Tapi yang bernasib baik kita tidak ada hujan berlaku pada masa itu. Pada masa ini pasang besar dengan hujan sekali. So itu yang menyebabkan banjir lah. Itulah. Baik, Encik Ambun. Dalam satu laporan media, Encik Ambun pernah menyatakan mengenai Borneo Vortex. Mungkin Encik Ambun boleh kongsikan lebih mengenai Borneo Vortex ni. Okey, Borneo Vortex ni adalah satu terma ataupun term lah yang kita sebagai ahli-ahli meteorologi ini berikan apabila berlaku satu penumpuan. Jadi penumpuan ni kita boleh lihat dari segi pergerakan angin dia dan juga pengumpulan awan dia di situ. Kenapa dia dinamakan Borneo Vortex ni ialah dia sebab dia satu penumpuan angin yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Kelembapan tu air hujan lah di situ. So ini bila berlaku penumpuan angin, katakan dia berlaku di Kuching seperti yang baru ni, vortex itu kita namakan vortex lah, Borneo Vortex. So Borneo Vortex ini akan sentiasa membawa moisture ataupun kelembapan dari luar masuk ke situ. Sebab itu kita sentiasa sama ada hujan renyai-renyai dia, tapi dia lama. Sebab vortex tu sentiasa mengumpul benda yang di luar dia masuk ke dalam. So ini kita boleh lihat melalui satelit radar kita, dia berlaku. Dan apa yang berlaku ialah sekarang ni dia di barat Sarawak. Borneo Vortex tu berlaku di barat Sarawak. Itu melibatkan bahagian Kuching, Semarang, Seriaman, Surian. Dan juga kesan dia mungkin hingga kepada Mukah dan Sibu. Sebab itu kita keluarkan amaran juga sehingga kawasan yang sangat luas. Sangat luas. Sebab yang center di situ, tapi yang lain-lain juga terkesan. Itu dah Borneo Vortex. Dalam bahasa Inggeris dia adalah the convergence of high density of moisture in over certain areas. Itu Borneo Vortex. Ini juga dan kita namakan dia Borneo sebab dia terbentuk di Pulau Borneo. Okey, faham. Jadi adakah ini juga akan menyebabkan kita mengalami cuaca yang lebih sejuk? Ya, sebab itu saya katakan tadi bila dia sejuk tu dari suhu sebabkan hujan lah. Kita tidak akan sesejuk yang negara yang seperti yang digembar-gemburkan seperti negara di London semua tidak. Sebab kita berada di negara tropik, memang kita adalah satu negara yang beriklim panas sebenarnya. Cuma musim monsun ini hujan berlaku sejuk sikitlah. Tapi sejuk dia pun dalam 22 paling minimum lah. Okay? Pada zaman milenium ini, selain daripada faktornya adalah air pasang tadi, apakah antara faktor lain mungkin dari segi global warming? Global warming ni suatu yang memang berlaku dari dulu. So saya lebih suka kalau kita katakan inilah climate variability lah, keragaman iklim. Itu lebih tepat untuk kita kaitkan dengan isu-isu yang berlaku. Sebab global warming ni memang berlaku dari dulu. Kalau kata suhu meningkat, memang meningkat dari dulu. Tapi ada masa banjir, ada masa kita tidak banjir. So jadi satu direct relationship tu tidak jelas. Kerana kini ialah satu yang localized phenomena. So satu yang berlaku di sini saja. Dan kita tahu monsun memang Sarawak bulan Januari, awal Februari memang akan banyak hujan. Ini rekod kita. Jadi saya serang dalam setiap talimat pun kepada agensi pengurusan bencana memang saya akan tekankan kita harus bersedia daripada bulan Januari. Kerana pergerakan monsun ini daripada negeri-negeri semenanjung Malaysia di Kelantan Terengganu dia berlaku pada bulan November. Monsun adalah November hingga Mac. November, Disember dia masih di sana disebabkan pergerakan dia. Dan kita lihat juga baru-baru ini Johor dia pergi ke selatan. Lepas tu baru dia datang ke Sarawak. Sebab itu saya katakan memang kita harus bersedia bulan Januari. Terutamanya barat Sarawak, iaitu melibatkan Kuching, Semarang, Serian, Seriaman itu, rekod kita juga menunjukkan curahan hujan yang banyak.
pada bulan Januari di bahagian barat Sarawak. Okey. Baik, dan kalau kita lihat secara geografikal dan topografikal di negeri Sarawak, mungkin Encik boleh kongsikan apakah antara fenomena ataupun cuaca yang luar biasa ataupun unik yang berlaku di Sarawak dan tak berlaku di kawasan-kawasan lain? Okey, Sarawak ni agak beruntung dan bernasib sebab satu daripadanya ialah kita tidak mendapat taufan. Okey. Sebab taufan ni dia adalah tidak boleh terbentuk pada 5 darjah utara latitude dan 5 darjah selatan latitude. Teknikal sangat tu. Itulah disebabkan dia punya Coriolis force. Coriolis force ni suatu kuasa yang memutar angin tadi. Dia tidak boleh sebab taifun ni memerlukan Coriolis force yang tinggi untuk dia memusarkan angin menjadi satu taufan. So Sarawak ni terletak dalam latitude 5 ke atas dan 5 ke bawah tu memang kalau ikut theoretically dia memang tak boleh berlaku. So jadi kita tidak akan menjangka taufan, satu daripadanya lah. Yang kedua adalah dari segi bencana lah yang melibatkan gempa bumi pun kita dapati Sarawak ini di luar daripada lingkaran api Pasifik. Kalau kamu tahu lingkaran api Pasifik di Sumatera, Jawa dan terus pergi ke Filipina, Taiwan dan Jepun. So kita di luar lingkaran. So satu daripada itulah kita selamat. Dan juga kita tidak ada gunung berapi yang aktif di Sarawak. So itu yang dari segi impak cuaca dan juga gempa bumi ini apa yang kami namakan weather and geophysics related disaster, memang Sarawak ni selamat. Cuma kita akan berlaku bencana banjir. Banjir, air pasang besar sekarang sudah mula memberi kesan lah, terutama di kawasan pantai. Tetapi belum ke tahap yang lebih maksimum lah. Cuma yang kita risaulah banjir. Sebab itu saya katakan Sarawak ni beruntung. Sebab kita cuma perlu jaga banjir dari segi bencana yang disebabkan oleh cuaca ni. Okey. Encik Ambon Dindang, terima kasih kerana panjang lebar dia kongsikan banyak informasi banyak maklumat, banyak informasi yang kami dapatkan. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Ambon Dindang, Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih. Baik, itu saja bersama dengan Encik Ambon. Kita akan berehat sebentar dan selepas ini kita akan bersama dengan penganalisa politik. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Baik, untuk topik kita yang seterusnya, Jess. Kita akan membincangkan mengenai proklamasi darurat yang telah pun diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah baru-baru ini sebagai langkah aktif untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial UNIMAS, Profesor Dr. Arnold Puyok. Selamat pagi, Profesor Dr. Selamat datang. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Sehat. Baik, Profesor Doktor, kita lihat dengan proklamasi darurat ini, tiada rampasan kuasa, tiada perintah berkurung, tapi ini adalah sebagai satu langkah aktif untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi pada pendapat Profesor Doktor terhadap proklamasi darurat ini, mungkin boleh kongsikan pendapat Profesor Doktor mengenai proklamasi darurat ini. Ya, boleh. Sebab kalau kita lihat perbincangan yang rancak sekarang ini, ada dua tanggapan. Tanggapan pertama adalah untuk tujuan politik. Dan tanggapan kedua adalah untuk menangani masalah COVID. Tapi kalau kita lihat tujuan sebenarnya proklamasi ini adalah kita lihat daripada sudut yang lebih positif. Saya seringkali bagi tahu pada student saya, pada di kelas, apapun yang dilakukan oleh kerajaan dan sebagainya, kita lihat daripada sudut yang positif. Dan kalau kita lihat darurat ini bertujuan untuk menyokong MCO yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan kalau kita lihat juga apa yang berlaku sekarang ini adalah seperti yang dikatakan tadi, tidak ada rampasan kuasa, ekonomi berjalan seperti biasa, kehidupan kita berjalan seperti biasa. Cuma yang dikekang adalah aktiviti-aktiviti yang bersifat politik ataupun aktiviti-aktiviti yang dianggap boleh
menyebabkan penularan wabak COVID-19. Ya, dan ini bukan sesuatu yang baru dan bukan hanya negara Malaysia sahaja yang mengumumkan darurat. Negara-negara seperti Itali dan beberapa negara di Eropah juga mengumumkan darurat. Cuma yang mungkin bezanya di UK contohnya, dia tidak umumkan state of emergency, tapi dia cuma mengumumkan apa yang dipanggil sebagai emergency powers. Berbeza dengan state of emergency. Wow. Ya. Padat ya dia punya info tu John. Ya, Maksudnya dah ada banyak pengalaman dah ni. Boleh tak doktor ceritakan sedikit mengenai pengalaman menjadi tugas sebagai seorang penganalisa politik di Sarawak? Sebenarnya kita bukan hanya melihat kepada Sarawak, kita juga melihat kepada politik di Sabah dan juga Sarawak. Apa yang dipanggil sebagai the politics of the Borneo territories. Sudah lebih kurang 15 tahun berkecimpung dalam kajian politik di Sabah dan juga Sarawak lah. Dan cuma term penganalisis politik ini diberikan oleh media sebenarnya. Sebenarnya tugas kita di universiti adalah kita bersyarah. Kita membuat kajian tentang politik di Sabah dan juga Sarawak. Jadi apabila ada media yang ingin nakkan informasi ataupun nak kita berkongsi tentang situasi politik di Sabah dan Sarawak, jadi kita kongsikan maklumat tersebut berdasarkan kepada kajian yang kita buat. Baik. Okey, dan Perdana Menteri juga Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan yang terdiri daripada ahli parlimen kerajaan, ahli parlimen pembangkang dan juga pakar-pakar kesihatan bagi menjamin pelaksanaan darurat dan juga jawatan kuasa itu berperanan untuk menasihati Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi mungkin Profesor Doktor boleh kongsikan mungkin apakah yang kita tahu mengenai jawatan kuasa khas ini? Macam siapa yang layak menganggotainya dan seperti siapa yang layak menganggotai jawatan kuasa khas ini? Tidak banyak maklumat yang kita ketahui tentang jawatan kuasa ini, tapi apa yang kita tahu adalah penubuhan jawatan kuasa ini adalah bertujuan untuk menasihati Perdana Menteri ataupun menasihati kerajaan di dalam menangani krisis COVID ataupun memberikan maklumat, memberikan pandangan kepada kerajaan bilakah darurat ditamatkan ataupun sama ada perlu diteruskan berdasarkan kepada situasi COVID-19. Jadi bagi saya penubuhan jawatan kuasa ini penting dan sesuatu yang agak bagi saya tepat kerana kalau kita lihat tujuan darurat ini diadakan dan apabila sudah diadakan bermaksud kuasa eksekutif itu akan diberikan kepada Perdana Menteri ataupun badan eksekutif. Jadi badan eksekutif ataupun Perdana Menteri sendiri boleh melakukan tindakan-tindakan yang perlu di dalam melaksanakan polisi, di dalam memproklamasikan undang-undang, dasar dan sebagainya yang dirasakan perlu untuk menangani COVID-19. Dan tindakan-tindakan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan kalau tidak ada darurat. Tapi semasa darurat diadakan, badan eksekutif boleh melakukan tindakan-tindakan yang perlu, yang segera bagi mengatasi masalah COVID. Jadi jawatan kuasa ini penting untuk menasihati Perdana Menteri apa yang perlu dibuat dan apa yang tidak perlu dibuat untuk mengatasi masalah COVID-19. Ya, baik, dan kita lihat kalau Perdana Menteri akan berkuasa, adakah masih akan ada imbang dan semak ataupun check and balance terhadap kuasa Perdana Menteri dalam tempoh darurat ini? Kalau kita lihat perlembagaan sendiri berkata bahawa memanglah orang akan mempunyai pandangan ataupun interpretasi yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan bahawa parlimen akan digantung. Ada yang mengatakan bahawa parlimen akan berjalan seperti biasa. Tapi seperti yang saya katakan tadi, memang dalam situasi darurat, Perdana Menteri akan diberikan kuasa, badan eksekutif akan diberikan kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu. Dan dari segi pengimbang tadi, bagi saya ahli-ahli parlimen boleh menjalankan tugas seperti biasa, boleh mengkritik, boleh memberikan pandangan-pandangan konstruktif kepada kerajaan. Jawatan kuasa yang dibentuk juga boleh memberikan apa yang dipanggil sebagai check and balance. Cuma dalam situasi yang begini, mungkin proses legislatif itu tidak akan berlaku. Proses legislatif, perdebatan di dalam parlimen, seperti persidangan parlimen, seperti persidangan itu mungkin tidak pilihan akan berlaku. raya pun tidak dibenarkan. Pilihan raya pun tidak akan dibenarkan. Baik. Panjang, lebar perkongsian beliau. John ni memang suka ya. Topik macam ni saya suka. Tapi kita akan mengupas lagi bersama dengan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial UNIMAS, Profesor Dr. Arnold Puyuk. Selepas ini, kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini.
Hai John, sekarang ini kita berbicara mengenai darurat. Ya, seperti mana yang kita tahu, kita sekarang ini dalam keadaan darurat. Namun kita mahu tahu apa antara alternatif lain. Jadi kita akan tanyakan soalan ini beralih kepada Dr. Arnold. Baik Dr. Arnold, selain daripada proklamasi darurat, apakah antara alternatif yang mungkin kita boleh gunakan untuk mengekang wabak COVID-19 ini, Doktor? Mungkin kalau soalan ini ditanya kepada saya sebelum darurat diadakan, mungkin apa yang kita boleh buat adalah seperti apa yang dilakukan oleh UK, di mana emergency powers itu dilaksanakan. Dia bukan diangkat menjadi state of emergency seperti apa yang kita buat di Malaysia, tetapi ia memberikan kuasa-kuasa tertentu kepada badan-badan yang terlibat, contohnya polis, contohnya pekerja kesihatan, dan juga badan agensi-agensi kerajaan yang terlibat yang perlu diberikan lebih kuasa supaya agensi-agensi kerajaan ini boleh bertindak dengan cepat dan pantas untuk mengatasi masalah COVID-19. Itu antara yang kita boleh fikirkanlah. Tapi bagi saya, apapun program ataupun polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan, bagi saya yang penting adalah pelaksanaan yang penting. Pelaksanaan yang penting dan juga komunikasi memberitahu kepada rakyat apa yang sudah dilaksanakan dan bagaimana ia dilaksanakan dan apakah kesan pelaksanaan tersebut kepada rakyat secara umum. Baik, dan kita tahu juga tujuan memang tujuan proklamasi darurat ini oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai salah satu langkah proaktif untuk mengekang penularan COVID-19. Antaranya ialah tiada pilihan raya yang dibenarkan, sama ada pilihan raya umum, pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil boleh diadakan. Oleh kerana sebab kita lihat beberapa bulan yang lepas, Jess, di pilihan raya negeri Sabah itu merupakan salah satu punca penularan wabak COVID-19 ataupun gelombang baru COVID-19 bermula. Dan Profesor Doktor, kita tahu mandat Kerajaan Negeri Sarawak akan berakhir pada bulan Jun 2021, iaitu tak lama lagi. Jadi kita dalam keadaan darurat sekarang ini, jadi bagaimana tu? How does it goes? Kerajaan yang memimpin sekarang boleh terus memerintah walaupun selepas Jun ataupun selepas Julai ataupun Ogos masih boleh memerintah seperti biasa. Kerana darurat bermaksud kita menggantung apapun aktiviti legislatif, pilihan raya yang akan diadakan, tidak akan diadakan, ditangguhkan, dan kehidupan kita akan berjalan seperti biasa. Cuma mungkin nanti selepas darurat diangkat, maka akan diadakan pilihan raya. Bagi saya, pilihan raya boleh ditangguh. Sehingga situasi pulih, baru kita akan adakan pilihan raya. Dan penangguhan pilihan raya ini bukan sesuatu yang baru. Negara-negara lain pun, yang ada di seluruh dunia pun, juga melaksanakan penangguhan, contohnya New Zealand dan sebagainya. Jadi ini boleh dilaksanakan dan ini tidak akan menjejaskan status kerajaan yang ada pada sekarang di Sarawak. Dan juga ada juga beberapa negara yang mengambil pendekatan seperti pasrah atau berserah terhadap situasi pandemik COVID-19 ini. Jadi kerana mereka tidak mampu untuk melakukan atau pengurusan krisis itu sendiri. Jadi apa yang mungkin dapat dibandingkan dengan negara kita ini? Bagi saya secara umum kita berada pada keadaan yang boleh saya anggap sebagai baik dari segi cara kita mengatasi masalah COVID-19. Apabila kerajaan melaksanakan MCO pada awalnya sehingga MCO yang kedua ini dilaksanakan ataupun RMCO dan sebagainya. Bagi saya pelaksanaan kita pada awalnya sangat baik. Kita dapat melihat penurunan dari segi kes COVID-19. Tetapi selepas itu nampaknya agak meningkat sedikit, mungkin oleh kerana kita agak complacent. Apabila kita tengok bahawa COVID semakin menurun, maka kita anggap bahawa keadaan semakin pulih. Jadi kita lupa akan pelaksanaan yang ketat yang kita adakan sebelum itu. Jadi bagi saya tidak ada masalah dengan Malaysia sebenarnya. Kita ada resources, kita ada talent, kita ada agensi-agensi kerajaan yang sudah diberikan kuasa ataupun sudah diberikan sumber untuk melaksanakan apa yang perlu. Cuma mungkin kita ni kadang-kadang kita agak terlalu complacent. Apabila keadaan menjadi pulih, maka kita lupa tentang krisis yang kita hadapi. Dan bagi saya perlu ada satu continuity ataupun sustainability dari segi apa yang kita buat. Tapi kalau melihat kerjasama antara semua pihak memang sangat-sangat membantu di mana mereka sama-sama mengekang wabak COVID-19 ini sebenarnya. Jadi itulah antara perbincangan yang kita bersama dengan Jess, ada soalan lagi? Sekarang ni kita berehat dahulu. Okay. Jadi terima kasih. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Profesor Kanan Fakulti
Sains Sosial Sosial. UNIMAS, Profesor Dr. Anil Puyok kena bersama dengan kami. Banyak perkongsian yang beliau kongsikan. So kita dah sedikit mengetahui lebih mengenai proklamasi darurat ini. Ia bukannya satu rampasan kuasa, tiada kekangan. Kehidupan kita masih berjalan seperti biasa dan Jangan panik saja. Itu yang pentingnya sebenarnya. yang penting kita kena jaga kita lah. Kita Betul. hashtag kita jaga kita. Jangan leka. Sebab proklamasi ini adalah merupakan salah satu langkah aktif untuk mengekang COVID-19 dan itu adalah untuk kepentingan kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Terima kasih, Doktor. Dr. Anil. Baik, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan saya John dan juga Jess. Kepada anda, kita nak mengingatkanlah kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook, Instagram Sejahtera Asia dan YouTube TVS TV. Itu kepada yang terlepas ya, episod-episod sebelum ni, boleh pergi ke YouTube, type saja Sejahtera Asia. Instagram Jess pula. Instagram saya, type saja Jessica John Chung. Jangan lupa follow. Follow. Jonathan Ding _ follow lah. Okey, baik Jess, hari ini kita topik sangat menarik, sangat mendalam. Kita banyak informasi yang kita dapat. Yang pertama, kita bersama dengan Encik Ambun Dindang, Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak. Dan kita tahu dekat Sarawak, Jabatan Meteorologi telah pun mengeluarkan amaran cuaca bahaya, terutamanya di Kuching, Serian, Semarahan dan juga Seri Aman. Dan terutamanya kepada anda yang berada di kawasan risiko banjir, yang berada berdekatan dengan perairan, dengan sungai ataupun laut, ambillah langkah yang berjaga-jaga, mematuhi arahan pihak berkuasa jika disuruh untuk pergi ke PPS, iaitu Pusat Pemindahan Sementara. Patuhilah, sebab ini untuk keselamatan anda semua. Dan John punya rumah banjir tak? Rumah saya syukur semuanya okey. Dan kita tak mintalah benda-benda macam ini untuk berlaku. Betul. Tapi kepada anda yang dilanda musibah itu, kami doakan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Baik, John. Jadi untuk kepada anda yang mengalami banjir itu, jangan panik. Yang itu paling penting sebenarnya. Dan juga kalau anda rasa ragu-ragu nak tinggalkan rumah, anda rasa ragu-ragu, tapi yang penting keselamatan tu sebenarnya penting, John. Kalau anda ada keluarga yang boleh tinggal bersama, jadi anda boleh berpindah dengan keluarga tersebut dahulu untuk sementara waktu sahaja. Jangan risau sebab mungkin ada petugas-petugas khas yang akan meronda untuk menjaga kawasan-kawasan rumah anda. Dan juga John, tadi berkenaan dengan darurat tadi, John, kita ada berbicara proklamasi darurat. Kita darurat pun telah baru saja bersama dengan Profesor Kanan Fakulti Sains Sosial UNIMAS, Profesor Dr. Anil Puyok. Banyak perkongsian yang beliau kongsikan dan saya sangat berbesar hatilah beliau bersama dengan kami. Betul. Supaya saya, terutamanya kita semua boleh mengetahui dengan lebih mendalam. Sebab kalau kita sebut mengenai darurat ni, pemikiran pertama orang akan panik. Macam okey, adakah akan ada rampasan kuasa tentera, adakah akan ada perintah pergerakan, tak boleh keluar rumah, perintah berkurung dan sebagainya. Tapi semuanya tidak. Okey, ini adalah langkah proaktif untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi kita tahu angka COVID-19 di Malaysia dah pun mencecah 4 angka dan sangat-sangat membimbangkan. Jadi tolonglah mematuhi SOP, jangan keluar rumah jika tak perlu dan jaga kebersihan. Dan ini juga mungkin disebabkan mengambil iktibar dari apa yang berlaku di Sabah, betul tak? Betul. Pilihan raya negeri Sabah. Jadi darurat ini juga supaya tiada sebarang pilihan raya diadakan. Baik, Jess, itu antara topik kita pada pagi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada anda sebab sudi ataupun setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kita akan jumpa lagi pada hari Isnin. Isnin bersama dengan Jess dan Gas, kan? Ya, betul. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan. Kepada anda yang akan bercuti hujung minggu, selamat hujung minggu kami ucapkan. Pastikan anda jaga kesihatan, jaga keselamatan dan berhati-hati di mana saja anda berada. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa minggu hadapan. Bye.
Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TBS.